Terima kasih Tuan Ketua memberi peluang. Bermula dari 30 April 2008, kerajaan telah menjanjikan untuk mensiarkan sesi soal jawab secara langsung di Parlimen. Namun, masa yang diperuntukkan hanya 30 minit kerana menurut kerajaan, sambutan untuk rancangan tersebut tidak menggalakkan, maka siaran penuh pembahasan Parlimen tidak akan dilakukan. Saya telah menerima banyak permintaan daripada pengundi supaya saya memuat naik siaran pendebatan dalam Parlimen ke YouTube. Jadi, saya telah cuba untuk mensiarkan perdebatan dalam Parlimen di internet untuk tontonan orang ramai. Saya telah berbelanjakan beberapa ribu ringgit untuk menyediakan sebuah komputer dan decoder. Siarannya amat murah dan tidak memerlukan sebarang sumber manusia untuk pengendalian. Apa yang harus dilakukan adalah hanya memeriksa sistem tersebut ketika waktu rehat. Saya dapat mengenalikan sistem tersebut tanpa bantuan orang lain dan hanya membelanjakan beberapa ribu ringgit untuk sistem tersebut. Marah, saya tidak pernah menerima sumbangan dari mana-mana pihak. Wang yang dibelanjakan merupakan wang yang menerima sumbangan dari wang yang telah dipertanggungjawabkan oleh pengundi kepada saya supaya saya menjalankan tugas saya di dalam Parlimen. Saya hanya menggunakan wang ini demi pengundi yang mengundi saya. Saya pernah menunjukkan pertanyaan saya kepada pihak pengurusan Parlimen, iaitu mengapa Parlimen tidak boleh melaksanakan siaran internet. Namun, jawapan yang diberikan ialah kerana kos yang terlibat amat tinggi. Saya ingin bertanya kepada Parlimen, mengapa saya hanya perlu membelanjakan beberapa ribu ringgit sahaja, malah tidak memerlukan sebarang sumber manusia untuk mengendalikan siaran pembahasan Parlimen untuk tontonan di laman web. Mengapa Parlimen memberikan alasan bahawa siaran melibatkan kos yang tinggi, iaitu beberapa kali ganda berbanding dengan wang yang dibelanjakan oleh saya? Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin membangkitkan isu dokumen Parlimen yang susah untuk dibawa dan meminta supaya dokumen tersebut dihantar dalam bentuk cekera padat. Saya pernah menyampaikan soalan ini pada bulan Mac dan jawapannya diterima daripada pihak Parlimen pada 29 Mac adalah sebalan cerangan pertukaran untuk menggantikan terus buku penyata rasmi Parlimen dan aturan urusan mesyuarat kepada bentuk cekera padat. Perlulah terlebih dahulu melibatkan binaan kepada peruntukan peraturan mesyuarat yang berkenaan. Saya masih kabur dengan jawapan yang diberikan oleh pihak pengurusan Parlimen kerana setahu saya, buku penyata rasmi Parlimen dan aturan urusan mesyuarat surat lama ujuk di dalam bentuk PDF di laman web Parlimen untuk dimuat turun oleh layak. Jadi saya ingin tahu sama ada binaan telah dibuat terhadap peraturan mesyuarat sebelum laman web Parlimen membenarkan dokumen tersebut dimuat turun. Sekiranya tidak, mengapa pihak pengurusan Parlimen membenarkan orang ramai untuk memuat turun buku penyata rasmi Parlimen dan aturan urusan mesyuarat? Cadangan saya adalah untuk membolehkan rakan-rakan Parlimen saya dapat memilih sama ada menerima jawab
soal parlimen secara bertulis dan lisan parlimen atau laporan tahunan setiap lembaga atau laporan auditing negara dalam bentuk bertulis atau cekara padat. Sekiranya permintaan saya telah melanggar peraturan mesyuarat, saya harap agak pihak pengurusan parlimen menyatakan garis panduan mana yang mendarang saya daripada membuat demikian. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh satu isu penting tentang tempoh untuk jawab soal lisan dan bertulis. Di Parlimen UK, soalan lisan boleh dikemukakan 3 hari sebelum dijawab dalam persidangan. Sebaliknya, Parlimen kita bukan sahaja memerlukan soalan-soalan dikemukakan 2 minggu sebelum sesi mesyuarat bermula. Namunnya, soalan-soalan ditolak tanpa alasan yang munasabah. Di samping itu, jawapan bertulis yang kita menerima ambil masa selama 3 sampai 4 bulan. Saya ingin bertanya, mengapa isu yang kita bangkitkan ambil masa hampir setengah tahun untuk kerajaan memberikan jawapannya? Apakah alasannya? Saya minta parlimen mengadakan pembinaan dalam peraturan mesyuarat supaya soalan yang dibangkitkan oleh rakan-rakan kita di Dewan Yang Mulia ini dijawab dalam tempoh yang munasabah. Selain itu, saya ingin tanya, berapakah kos yang terlibat bagi setiap soalan lisan dan bertulis yang dijawab oleh kementerian-kementerian, senadai kos-kos ini dengan pecahan tahunan dari tahun 2000 sehingga kini. Tuan Yang di-Pertua, Saya mencelah. Tapi okey. terima kasih Datuk Speaker. Yang Hormat Bakri, saya setuju dengan permasalahan yang ditimbulkan berkenaan dengan soalan-soalan parlimen ni. Saya sendiri mengalami pengalaman yang sama. Jawapan saya, soalan saya ditolak tanpa sebab diberi, cuma dirujuk kepada peraturan, suruh baca sendiri. Dan bila kita baca peraturan tu, banyak sebab alasan yang boleh digunakan. Kita pun tak tahu yang mana satu. Kedua, Yang Berhormat Bakri setuju atau tidak, kebanyakan jawapan lisan yang diberikan, jawapan lisan yang diberi secara bertulis oleh pegawai kerajaan ni, kebanyakannya tak jawab pun soalan. Dia cuma saya bagi contoh, Yang Berhormat Datuk Speaker, saya tanya soalan, berapa banyak kilang arak yang diluluskan lesen di Malaysia, dan berapa ramai umat Islam yang diambil bekerja oleh kilang-kilang ni. Soalan kedua ditolak, tak ada sebab. Sila rujuk peraturan ni. Itu. Soalan pertama dijawab, sebanyak berapa belas kilang arak telah diluluskan, sila rujuk kepada SSM untuk bukti. Dia suruh kita pula pergi tanya Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi saya nampak kualiti jawapan pun tak ada, malahan ada jawapan tu salah. Saya tanya satu soalan, mengapa saudara Irwan Abdul Rahman dikenakan tindakan oleh pendakwaan? Jawapan yang saya terima, masih disiasat. Sedangkan saudara Irwan sudah pun di-charge di mahkamah di bawah akta SKMM ni. Jadi saudara Yang Berhormat Bakri setuju atau tidak bahawa banyak lagi improvement, penambahbaikan boleh dibuat untuk meningkatkan kualiti yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen? Yang Hormat, cuba duduk sekejap sikit. Saya beri penjelasan sedikit, Yang Hormat. Ya, saya akan bagi allowance 1 minit yang saya cakap, Yang Hormat. Kita sebenarnya ahli parlimen tak boleh bertanya supaya minta kerajaan ataupun kementerian menjawab persoalan-persoalan pengurusan dalaman parlimen. Kalau itulah yang kita tanya, dengan secayanya kita telah meminta pihak eksekutif masuk campur dengan urusan dalaman parlimen. Tetapi boleh ditanya kenapa jawapan
yang diberi oleh pihak kementerian ataupun pegawai kerajaan tidak lengkap, tidak betul dan tidak tepat. Tapi kalau bertanya soalan yang tidak dimasukkan dalam sinarai, itu soalan dalaman parlimen, jadi patutnya speaker tak duduk kat sana menjawab, Yang Hormat. Cadangkan apa yang patut Yang Hormat fikirkan. Terima kasih, Yang Hormat. Sila. Okey. Terima kasih Tuan Yang Speaker. Dan ucapan tadi kuring saya memang setuju masuk ucapan saya. Yang Tuan Yang Dipertua, yang berhormat Sungai Patani pun surat sentuh isu allowance ahli parlimen dalam ucapan beliau. Jadi saya tidak mahu mengulangkan topik ini, tapi saya cuma menekankan hujah yang sama, iaitu Parlimen Indonesia membekalkan 4 dishes untuk setiap ahli parlimen. Parlimen UK juga membekalkan 4 dishes. Malamnya parlimen kita bagi dishes. Tetapi satu orang pemandu malamnya parlimen kita tidak bagi disaster, tetapi satu orang pemandu. Ini menunjukkan parlimen kita lebih mementingkan jawatan pemandu. Itulah mencerminkan minat parlimen. Ini boleh, Yang Hormat. Ini boleh. Okay. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, di sini saya nak lagi satu, macam mana jerebu yang dibawa oleh angin monsun barat laya dari negara jiran sudah lama membawa mudarat kepada kesihatan rakyat kita. Pembakalan terbuka negara jiran yang tidak bertanggungjawab telah menggunakan kita satu fenomena yang menusingkan kualiti udara tercemar terus bencana El Nino tahun 1997 kerana pembakalan terbuka di Kalimantan, di Tamapura dengan musim kemarau yang panjang telah menyusahkan kehidupan harian orang Sabah ketika itu. La Elamua surat dilanda teruk jerebu tersebut pada 19 hari bulan Oktober 2010. Indeks pencemaran udara IPU surat mencecah plus 400, iaitu satu tahap yang amat berbahaya. Pesakit-pesakit di daerah Muar yang mengalami sakit batuk, sesak nafas, sakit tekah, sakit mata dan sesama telah meningkat 30% dalam tempoh ini.